أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم لا ريب فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan itu sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga beradanya kita dalam majlis ilmu dikurniakan Allah Subhanahu wa taala keberkatan, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah taala, amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan membicarakan tentang suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ingatan kita bersama. Ingatan yang perlu diberikan, ingatan yang perlu disampaikan untuk sama-sama kita mengambil manfaat. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Ibni Mas'udin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keadaan kita ketika mana berada di padang mahsyar kelak. Suatu perkara yang belum sampai, suatu perkara yang belum tiba, suatu perkara yang belum kita rasai, tetapi perkara tersebut telah dijelaskan dengan detail oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk ingatan kita bersama, untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita sebelum kita sampai kepada hari dan waktu yang telah dinyatakan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih. Tidak akan bergerak, tidak akan melangkah dua kaki anak Adam ini bila mana berada pada hari kiamat kelak. Kita berdiri, maknanya kita berdiri di hari akhirat kelak, di padang mahsyar kelak, yang mana disebutkan min 'indi rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita berdiri. Sehingga ditanya hatta yus'ala an khamsin. 5 perkara yang kita akan sebutkan pada pagi ini, apakah tindakan kita setelah baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita 5 soalan yang akan ditanya di mahsyar kelak, yang selalu kita dengar berkaitan dengan soalan-soalan ketika mana ditanya oleh malaikat ketika mana kita berada di liang lahat. Itu juga persoalan yang disebutkan berkaitan dengan soalan-soalan yang bakal ditanya kepada kita
Dan setiap daripada kita tidak akan terlepas daripada ditanya tentang soalan tersebut. Cumanya pada pagi ini nak menyebutkan berkaitan dengan tindakan kita daripada 5 soalan yang akan ditanya oleh Allah pada hari mahsyar kelak. Min indi rabbih, maknanya disebutkan dalam huraian ini tidak ada yang berada di antaranya, tidak ada pengantara. Di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pengantara, yakni Allah direct tanya kepada kita. Persoalan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering kali kita dengar juga, yakni berkaitan dengan 5 perkara yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pertamanya berkaitan dengan 2 perkara yang berkaitan dengan masa, berkaitan dengan waktu yang Allah bagi dekat kita. An umrihi fima afna, pertamanya berkaitan dengan umur kita. Wa an syababihi fima ablah, dan juga berkaitan dengan masa muda kita. Jadi maknanya soalan pertama yang Allah akan tanya berkaitan dengan masa. Berkaitan dengan masa ini Allah tanya dengan 2 soalan. 2 soalan Allah akan tanya. Kalau dalam periksa dia ada nama format soalan. Anak-anak kita di sekolah berkaitan dengan soalan, dia ada format soalan. Soalan ni soalan ABC ke? Soalan ini isi tempat kosong ke? Soalan ini kena bercakap ke? Soalan ini kena hafaz ke? Itu bentuk soalan, format soalan. Dan soalan di sini sudah pastilah disebutkan berkaitan dengan akan ditanya kepada kita tentang masa. Yang pertamanya berkaitan dengan umur kita, yang kedua akan ditanya berkaitan dengan masa muda kita. Saya yakin dan percaya yang ada masjid ini semuanya muda-muda belaka. Kalau tak kata muda, bohong. Semua kata muda belaka. Tak kira lah muda apa sekalipun, muda. Muda lagi, muda. Muda pada jawapan. Walaupun tengok nak berjalan pun tak apa nak laju sangat. Muda. Akan ditanya tentang masa, 2 soalan tentang masa akan ditanya. Satunya berkaitan dengan umur, yang keduanya akan ditanya berkaitan dengan masa muda. Manakala soalan kumpulan yang kedua, yakni berkaitan dengan soalan ketiga, akan ditanya berkaitan dengan harta. An malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Soalan kedua, kumpulan pertama tadi tentang masa, yakni berkaitan dengan umur dan juga masa muda. Kumpulan kedua akan ditanya berkaitan dengan harta kita, daripada mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Dan kumpulan ketiga, yakni soalan kelima, berkaitan dengan ilmu. Saya tak nak bincang banyak berkaitan dengan 5 perkara ini. Cumanya saya nak sebutkan di sini sebagai ingatan untuk saya dan ingatan untuk semua. Kita dah dapat soalan. Soalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bagi kepada kita melalui hadis Nabi ini. Nabi dah bagi tahu soalan apa yang akan ditanya, soalan apa yang akan ditanya, macam mana ditanya, apa benda yang akan ditanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berikan kepada kita soalannya. Apakah tindakan kita daripada soalan yang kita dah dapat? Oh, aku nak kena buat apa persediaan kita? Sebagai ingatan kita bersama. Tengok kepada masa kita. Pertamanya berkaitan dengan tengok kepada masa kita dari sudut umur kita, dari sudut kemudaan kita. Sebab kita ini hanya menggunakan saki-baki kehidupan yang Allah bagi dekat kita. Sebab kita ini ada pada kita ajal. Ada pada kita ajal. Sebab itu ada beza di antara ajal dan juga umur. Ajal ini adalah suatu titik penamat yang Allah dah titikkan kepada kita. Allah dah letakkan kepada kita. Si fulan bin si fulan akan mati pada tarikh sekian, waktu sekian, masa sekian, tempat sekian. Dah ada. Umur ini yang akan bergerak.
Daripada satu titik kepada satu titik kepada satu titik, sampailah kepada ajal kita. Sebab tu orang selalu sebut, dah sampai ajal. Maknanya kita dah bertemu dengan titik. Jadi berkaitan dengan perkara pertama sekali, tentang masa yang ada pada kita, tentang harta yang ada pada kita, tentang ilmu yang ada pada kita. Ketiga-tiga komponen ini semua telah kita merasainya. Dari sudut umur kita, dari sudut harta kita, dari sudut ilmunya, semua telah kita lalui. Nak patah balik berkaitan dengan nak memperbaiki usia muda, nak memperbaiki berkaitan dengan harta kita, nak memperbaiki berkaitan ilmu kita, banyak benda yang akan kita kena buat. Pertama sekali, tindakan untuk ingatan saya dan ingatan untuk semua, pertama sekali kita banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama sekali. Ingatan berkaitan dengan masa ini, berkaitan dengan umur, berkaitan dengan masa muda ini. Tindakan pertama kita istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah lalui waktu-waktu kita, puluhan tahun kita, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ada 90? 90 angkat tangan? Tak ada. Semua kita dah lalui. Dan setiap kita akan sampai kepada masa-masa berkenaan. Masa-masa itulah yang kita pandang balik kepada kita, tengok balik tentang usia kita. Perbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita istighfar. Menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beristighfar tidak kurang dari 70 kali ataupun 100 kali dalam satu hari. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan beristighfar. Ambil pengajaran daripada sini, penuhkan kehidupan kita yang telah kita lihat dahulu, tentang umur kita, tentang masa kita, tentang harta kita, daripada mana datang, daripada mana ke mana kita belanjakan, tentang ilmu kita. Tindakan yang pertama sekali istighfar pada Allah. Tunjukkan satu penyesalan kita terhadap perkara-perkara yang telah berlalu, yang telah kita terkhilaf, yang telah kita tersalah, yang terdahulu, dengan berbagai-bagai alasan. Tak payah bagi alasan, istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak-banyak, kerana ianya salah satu daripada cara kita untuk menebuskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang pertama yang perlu kita ambil pengajaran. Istighfarlah dengan apa lafaz sekalipun, yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam juga, hadis daripada Syaddad bin Aus berkaitan dengan Sayyidul Istighfar. Tuan-tuan carilah Sayyidul Istighfar. Kalau boleh, kalau ada anak ke di rumah, kalau boleh print sendiri, print. Kalau tak boleh hafaz, baca berulang-ulang kali. Kalau boleh hafaz, amalkan Sayyidul Istighfar. Itu yang pertama. Dengan tujuan nak berikan kesedaran, dengan tujuan nak memberikan ingatan, amalkan berkaitan dengan Sayyidul Istighfar. Dengan tujuan apa? Untuk kita perbaiki tentang masa-masa silam kita, tentang harta-harta kita yang telah lalu, tentang ilmu-ilmu yang telah kita lalu. Yang pertama, untuk sama-sama kita perhatikan, sama-sama kita ambil peringatan yang disebut berkaitan dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Perkara yang kedua, tindakan yang perlu kita lakukan. Daripada hadis tentang 5 soalan yang akan ditanya ini, tindakan kita yang kedua adalah memperbaiki diri kita dengan baki masa, dengan baki umur yang ada pada kita. Dengan baki umur yang ada pada kita ini, carilah peluang untuk kita sama-sama memperbaiki diri. Kerana dengan memperbaiki diri inilah yang akan menjadikan kita orang yang lebih baik, orang yang lebih elok di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kerana dengan kita memperbaiki diri kita seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan begitu jelas. Apa Allah sebut tentang masa? Allah berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita satu surah yang namanya surah Al-Asr. Dalam surah berkenaan Allah sebutkan kepada kita tentang masa, yang mana berkaitan dengan masa umur kita, berkaitan dengan masa muda kita yang telah lalu itu. Allah katakan apa dalam ayat berkenaan? 4 perkara yang Allah sebut dalam ayat berkenaan tentang masa itu, di mana Allah katakan kepada kita, wal asri innal insana lafi husr. Maknanya, bila mana umur kita, bila mana masa muda kita tidak ikut kepada ayat ini, kita akan tergolong dalam orang-orang yang rugi dari sudut umur kita, akan rugi dari sudut masa muda kita yang lalu. Di mana Allah sebutkan kepada kita apa? Wal asri innal insana lafi husr. Perkara pertama yang akan menyelamatkan kita daripada kerugian, kata Allah, illallazina amanu. Pertamanya, kecuali orang-orang yang beriman, yang menjalankan kerja-kerja orang yang beriman. Penuhkan waktunya, penuhkan umurnya, penuhkan masa mudanya, penuhkan segala-galanya dengan perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sibukkan diri dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasul. Apa sahaja yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, ikut. Maka orang ini akan terselamat daripada kerugian yang disebutkan oleh Allah tadi. Yang keduanya Allah sebutkan apa? Wa amilus salihat, dan orang yang beramal dengan amal-amal yang saleh. Maknanya untuk kita perbaiki diri kita, perbaiki masa kita, antaranya dengan kita menjadikan amal-amal saleh yang ianya disandarkan kepada perkataan kita. Maknanya untuk kita perbaiki masa kita, gunakan masa yang ada ini untuk kita perbaiki amal soleh kita melalui perkataan kita. Maknanya kalimah-kalimah yang keluar di mulut kita ini, bila mana kita dah sedar, gunakanlah mulut kita ini, lisan kita ini, lidah kita ini, pertuturan kita ini dengan pertuturan yang baik, dengan percakapan yang baik. Tak nak lagi cakap benda-benda yang tak elok, tak nak lagi bercakap-cakap perkara yang mendatangkan dosa dan sebagainya. Bila kita dah ingat, gunakan mulut kita untuk kebaikan. Pada masa yang sama juga, beramallah kebaikan, beramal salehlah melalui tingkah laku kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita. Gunakanlah tulang pakrat yang Allah bagi dekat kita dengan saki-baki masa yang ada pada kita ini, gunakan untuk kebaikan. Tidak kira apa jua bentuk kebaikan, melalui tangan kita, melalui kaki kita, melalui apa sahaja perbuatan yang boleh kita buat, gunakan untuk kebaikan. Pada masa yang sama juga ingat, hati kita pun gunakan untuk kebaikan. Jangan ada berkaitan dengan sifat-sifat mazmumah dalam hati kita. Jangan ada berkaitan dengan sifat dendam kesumat dalam hati kita, berkaitan dengan hasad dengki dan sebagainya. Buang daripada hati kita. Dengan saki baki yang ada yang semakin menyusut. Sebab kita hari-hari kita semakin menyusut umur kita, menyusut tempoh waktu kita, berada di hampir berkaitan dengan titik penamat yang disebutkan berkaitan dengan ajal tadi. Dengan amal soleh, dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan tingkah laku, dengan hati, perbaiki.
Dan perkara yang ketiga dan keempat yang Allah sebut dalam surah Al-Asri ini berkaitan dengan berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Maknanya berkaitan dengan kebenaran, berkaitan dengan kesabaran. Allah sebutkan berkaitan dengan perkara berkenaan daripada surah Luqman. Yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan memberikan sesuatu bentuk kebenaran disandarkan dengan kesabaran. Nak ajak kepada perkara yang baik, nak ajak kepada perkara yang benar, sudah pasti ada cabaran yang akan menanti. Cabaran tersebut mengharapkan kepada kesabaran. Jadi sebab itulah Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan berkaitan dengan apa? Kebenaran itu akan datang bila mana kita melengkapkan keempat-empat perkara yang disebutkan berkaitan dengan beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Maka inilah yang dikatakan berkaitan dengan apa? Di antaranya yang disebut dalam surah Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Pesan untuk melakukan kebaikan pada masa yang sama juga kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu bersabar. Maka inilah pesanan yang kedua. Yang mana pesanan kedua ini jugalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 5. Allah kata apa berkaitan dengan umur kita? Allah menyebutkan bila mana sampai kepada kita usia 40. Saya yakin dan percaya yang ada dalam masjid ini semuanya 40 belaka. Allah bagi kepada kita pesanan. Iza balagha arba'ina, berkaitan dengan sampai kepada kita 40 usia kita, apa yang Allah pesan? Rabbi auzi'ni. Pertamanya kata Allah, bersyukur banyak-banyak. An ashkura ni'mataka allati an'amta wa alayya wa ala walidayya. Pertamanya tentang masa yang ada pada kita ini, Allah suruh kita bersyukur. Yang keduanya, wa an a'mala salihan tardah. Dengan usia masa yang ada pada kita, Allah suruh buat apa? Lakukan amal-amal saleh seperti mana disebutkan tadi. Yang ketiganya, wa aslih li fi zurriyati. Mintalah dengan Allah agar Allah perbaiki kita, agar Allah perbaiki anak, cucu, cicit, keturunan kita. Dan yang keempat, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang keempat, Allah suruh kita bertaubat. Itu perkara kedua. Yang disebutkan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nak memperbaiki diri. Yang kedua, memperbaiki diri dengan usia, dengan masa yang ada berbaki dengan kita. Gunakanlah semaksima yang mungkin untuk kita nak bersedia dengan 5 soalan yang akan ditanya kepada kita di mahsyar kelak. Yang ketiga, persediaan kita yang ketiga. Persediaan kita yang ketiga berkaitan dengan soalan yang kelima. Soalan yang kelima berkaitan dengan soalan yang ketiga dan soalan keempat. Yaitu berkaitan dengan wa'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang harta yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, maka untuk kita perbaiki tentang harta kita, untuk kita menghadapi persoalan yang Allah akan tanya kepada kita setelah kita bertaubat,
setelah kita perbaiki diri. Yang ketiganya, gunakan harta benda yang ada untuk mengaut pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melalui amalan sedekah, melalui amalan wakaf, melalui perkara-perkara yang berkaitan dengan harta kita, beribadahlah melalui harta yang kita ada. Tak kira apa jua cara yang boleh kita lakukan dengan kita beribadah melalui harta kita, gunakan. Kerana harta yang kita belanjakan pada jalan Allah inilah yang akan masuk ke dalam akaun akhirat kita. Bukan harta yang ada di tangan kita, sebaliknya harta yang telah kita infakkan, yang telah kita belanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan masuk dalam akaun kita. Duit yang ada di tangan kita itu belum lagi masuk kepada akaun akhirat. Bahkan duit yang ada di tangan kita yang tidak kita belanjakan akan ditanya oleh Allah daripada mana datangnya harta berkenaan, ke mana yang kamu nak belanjakan. Kalau kita dah belanjakan harta kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak kira melalui sedekah ke, apa jua yang berkaitan dengan ibadah melalui harta, maka selesaikanlah harta tersebut. Kerana Nabi SAW menyebutkan dengan bersedekah ini akan memuliakan seseorang itu. Kata Nabi SAW, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Kata Nabi SAW, tidak akan kurang harta orang yang bersedekah. Dan seseorang hamba yang pemaaf itu, pasti Allah akan tambahkan kemuliaan baginya. Dengan bersedekah, kata Nabi SAW, Allah akan muliakan hamba Allah berkenaan. Yang kedua, dengan harta juga Allah janjikan kepada kita tentang pahala dan ganjaran yang berlipat-lipat kali ganda. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang cukup popular, yang dijelaskan kepada kita tentang infak yang kita keluarkan. Dimisalkan oleh Allah, ianya umpama dipecahkan kepada 7 biji benih. Dan setiap biji benih berkenaan akan pecah kepada 100. Maknanya dimisalkan satu kebajikan, satu berkaitan dengan sedekah yang dilakukan, diganjarkan dengan ganjaran 700 kali ganda. Ini nak selesaikan tentang apa ni? Soalan kumpulan kedua tentang harta yang Allah akan tanya kepada kita di akhirat kelak. Infakkanlah sekadar mana kemampuan kita, moga-moga Allah berikan kepada kita ganjaran seperti mana yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat 261 surah Al-Baqarah berkaitan dengan infak kita yang akan dicambahkan oleh Allah kepada 700 kali ganda. Bahkan Allah kata apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah akan melipat gandakan daripada 700 berkenaan, lebih lagi daripada 700 berkenaan. Yang ketiga, tentang harta yang boleh kita lakukan, yang disebutkan juga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, harta ini dengan kita infak, dengan kita sedekah akan memadamkan dosa. Selain daripada istighfar, nak memadamkan dosa adalah dengan kita bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul ma' an-nar." Kata Nabi SAW, sedekah itu akan menghapuskan dosa seperti mana air memadamkan api. Maknanya dengan bersedekah, kata Nabi SAW, akan padamkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan perkara yang keempat berkaitan dengan sedekah. Sedekah ini juga akan mendindingkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
seperti mana kata Nabi, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Daripada hadis ini nak menyebutkan kepada kita, dengan sedikit sebanyak sumbangan kita, sedikit sebanyak sedekah yang kita lakukan, moga-moga ianya akan menjauhkan kita daripada neraka Allah, akan mendindingkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, agar ianya sentiasa terpisah daripada kita dan kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala akan pintu syurga untuk kita masuk. Dan yang terakhir yang boleh saya sebutkan, perkara keempat, untuk sama-sama kita nak menyelesaikan tentang persoalan tadi, iaitu berkaitan dengan perkara yang keempat. Teruskanlah berkaitan dengan pengimarahan masjid kita, pengimarahan majlis ilmu kita, dan kita beramal dengan ilmu-ilmu yang kita dapati. Ada kalanya pada kita rasakan ilmu yang ada pada kita sedikit. Belajarlah dan beramallah dengan sekadar kemampuan kita. Jangan jemu untuk berada dalam majlis ilmu. Memang berada dalam majlis ilmu memang memenatkan. Duduk dalam majlis ilmu memang memenatkan. Bukan sekadar kita-kita sahaja. Anak-anak di sekolah pun, dia akan merasa terseksa berada di sekolah. Akan merasa susah berada di sekolah. Akan merasa payah berada di sekolah. Sama dengan kita. Maknanya nak menyebutkan tentang majlis ilmu ini adalah satu perkara yang sangat sukar. Kerana apa? Allah sediakan ganjaran yang begitu hebat. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi beritahu dekat kita, orang yang duk sibuk dengan majlis ilmu, berada dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan dipermudahkan jalan ke syurga. Maknanya nak merintis jalan, nak pergi ke syurga Allah itu bukan satu cara, bukan satu jalan yang mudah. Satu contoh yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dekat kita ini berkaitan dengan majlis ilmu, berkaitan dengan duduk dalam majlis ilmu itu, berada dalam majlis ilmu, belajar dan sebagainya, jalan dipermudahkan oleh Allah nak ke syurga. Maknanya jalan nak ke syurga ni susah. Jalan kita nak pergi ke syurga itu susah. Maka dimudahkan dengan kita berada dalam majlis ilmu, kerana bila mana orang yang berada dalam majlis ilmu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh para malaikat, diturunkan berkaitan dengan ketenangan, diberikan kerahmatan dan didoakan oleh barisan para malaikat. Ini disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dapat tidak untuk kita menyebutkan berkaitan dengan persediaan kita, soalan kelima yang akan ditanya oleh Allah kepada kita tentang ilmu. Sebab ilmu ini dia akan kena kepada semua orang. Tidak kira sama ada ianya jahil ataupun ianya alim, tetap akan kena kepada semua orang. Perkara pertama berkaitan ilmu yang akan kena kepada semua orang berkaitan dengan jahil. Maknanya semua kita ini tidak mengetahui. Tanggungjawab kita bila mana tidak mengetahui, belajar. Bila mana kita dah belajar, bila mana kita dah memahami, tuntutan yang kedua iaitu belajar, masuk kepada tuntutan yang berikutnya, beramal dengan ilmu yang kita ada sedaya yang mungkin. Sebab itulah pepatah Arab menyebutkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin.
Ilmu tanpa amal umpama pokok yang tidak berbuah. Pepatah menyebutkan sedemikian kerana pokok yang tidak berbuah tidak ada manfaat dari sudut ilmu berkenaan. Tapi ada pokok yang tidak berbuah, ada kebaikan padanya. Maknanya nak diibaratkan berkaitan dengan tidak ada guna. Bila mana ada ilmu, tidak beramal dengan ilmu yang ada pada kita. Kerana dengan majlis ilmu, berada dalam majlis ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah. Kata Nabi, duduk dalam majlis ilmu, diturunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan, dilitupi kita ini dengan rahmat Allah. Wa khafathumul malaikah, dan dinaungi oleh para malaikat. Jadi daripada 5 soalan yang akan ditanya kepada kita oleh Allah di hari akhirat kelak, sedikit sebanyak persediaan yang saya sebutkan tadi dengan tujuan untuk saya mengingatkan diri saya dan kepada semua. Kerana inilah hakikat kehidupan kita. Hakikat kehidupan kita, kita akan berjalan, kita akan bergerak, kita akan berlari kepada satu titik. Titik penamat kita adalah berkaitan dengan ajal. Yang ajal tersebut telah dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila? Seperti mana yang kata Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita semua ni sedang bergerak ke satu ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita sampai kepada ajal berkenaan yang tidak ada sesiapa yang tahu bilakah ajalnya, maka dalam tempoh berkenaan bergeraklah kita di atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas saki-baki masa, saki-baki umur yang Allah bagi kepada kita. Bukan makna kata saki-baki itu merujuk pada usia kita yang banyak, usia kita yang tua, tidak. Setiap daripada kita ini menghabiskan saki-baki hidup yang Allah bagi dekat kita. Ada kalanya Allah ambil kita dalam tempoh yang muda, dalam tempoh yang masih lagi kecil, yang tempoh yang sedikit. Ada yang Allah ambil pertengahan. Kan kita selalu dengar, berkaitan dengan dengar kematian saja, muda lagi. Muda lagi. Ya, itu soalan yang popular ditanya tu. Ya, berapa umur? 40, muda lagi. Berapa umur? 50, muda lagi. Orang akan tanya tentang usia. Maknanya apa? Tempoh berkenaan Allah akan ambil kita, ambil. Sampailah pada tempoh ajal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita. Maka dengan tempoh yang ada, dengan masa yang ada, kita nak perbaiki 3 komponen soalan dengan 5 soalan yang ada berkaitan dengan umur kita, ke mana usia kita habiskan, ke mana waktu muda kita, perbaikilah masa kita. Yang kedua berkaitan dengan harta kita, perbaikilah, semak balik berkaitan dengan harta yang ada pada kita, gunakanlah harta berkenaan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dan yang ketiganya berkaitan dengan ilmu, berusahalah untuk berada dalam majlis ilmu, moga-moga ianya menjadi sumber hidayah kepada kita, sumber ilmu kepada kita, ke arah kita nak memperbaiki diri kita. Jangan kita mengambil jalan yang mudah untuk kita merasakan selesa, senang dengan apa yang ada pada kita. Pertama sekali, perbaikilah diri kita ke arah yang lebih baik. Moga-moga dengan kebaikan yang kita lakukan, dengan keikhlasan kita untuk memperbaiki diri, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita gunakan waktu berkenaan, tempoh berkenaan, peluang berkenaan ke arah yang lebih baik, ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhirnya, ingatan untuk saya dan ingatan untuk semua, sebagai akhirnya, jadikanlah hari ini adalah hari yang lebih baik daripada hari yang semalam. Pertingkatkanlah apa yang baik,
kurangkan dan buanglah perkara-perkara yang buruk dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, untuk kita perbaiki diri kita. Tidak akan ada usaha yang lain daripada yang lain kecuali usaha diri kita sendiri untuk kita ubah, untuk kita perbaiki diri kita. Moga-moga Allah kurniakan kekuatan kepada kita. Moga-moga Allah memberikan kepada kita hidayahnya agar kita terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu sahaja. Moga-moga perkongsian berkenaan ada keberkatan, ada kebaikan untuk kita bersama sepanjang kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Sekadar itu sahaja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna innaka antas samiul alim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.